nodal analysis. Okey, untuk soalan ni dikata determine node voltage V1 dan juga V2. Okey, node voltage bermaksud awak kena guna nodal analysis lah. Okey, untuk nodal analysis dia ada beberapa step. Okey, step yang pertama awak kena select reference node. Okey, and then step yang kedua assign V1, V2 and seterusnya kepada node yang tinggal selain daripada reference node. Okay, and then step yang ketiga awak kena apply KCL. Lepas apply KCL, awak apply Ohm's law, V equal to IR. Okay, and then yang keempat awak solve. Okay, tengok daripada circuit ni ya. Tengok daripada circuit ni. Okay, untuk circuit ni dia akan ada 3 node. Dia akan ada satu kat sini, satu kat sini, satu kat bawah ni. Okay, so step yang pertama select node reference node. Okay, reference node adalah biasanya reference node adalah yang dekat ground iaitu 0 volt. Okay, so ni adalah reference node, and then node yang lain tu akan assign V1 dan juga V2. Okay, untuk circuit ni dah tulis V1, V2, so dah adalah V1 kat sini, V2 kat sini ya. Okay, and then nak apply KCL. Step yang ketiga awak nak apply KCL. Nak apply KCL, awak kena buat dulu laluan current. Okay, laluan current ni atas awak macam yang ni 1 ampere. So yang ni digerak ke sini, yang ni saya akan buat ke bawah sini. Okay, so saya terus buat dia punya ni sini I1, sini I2. Okay, kat sini saya terus tulis nilai je 1 ampere sebab dia dah ada nilai. Okay, so yang sini pun laluan sama, so akan jadi ke sini. Yang ni ke bawah, yang ni dah ada, dia ke sini. Okay, so yang ni adalah 4 ampere. Yang ni adalah I yang sama, I2, dan yang ni adalah saya bagi I3. Okay, so yang pertama awak nak apply KCL. Apply dulu dekat node V1. Okay, so first KCL node V1. Okay, untuk kat sini nak nampak awak lukis balik dia punya node tu. Okay, dia ada 1 ampere, dia ada I1 dan juga dia ada I2. Okay, and then dalam awak punya equation awak akan ada 1, awak ada I2, awak ada I1 equal to 0. Okay, ingat KCL summation of current at a node equal to 0. Okay, and then macam mana nak tahu plus minus dia? Awak tengok yang mana masuk, yang mana keluar. Yang ni node dia kat sini kan V1. So 1 ampere je masuk, I1 dengan I2 keluar. So 1 ampere positif, I2 negatif, I1 adalah negatif. Okay. Okay, dah siap yang ni awak boleh buat Okay, 1 ni dia dah ada nilai kan. So yang ni awak gerakkan ke kanan, so akan dapat 1 equal to I2 plus I1. Okay, dah dapat KCL, awak substitute Ohm's law. Okay, untuk ni adalah I kan, so masukkan I equal to V over R. Okay, awak kena ingat untuk KCL, I adalah V before, iaitu V sebelum minus V after equal to R. V sebelum minus V selepas equal to R. Okay, so tengok dulu yang KCL yang 1 ni. 1 ni nilai dah ada 1, so terus je 1. I2 awak kena buat V over R Okay, awak tengok I2 gerak daripada node ni ke node sini. So V sebelum dia adalah V1. So V sebelum dia adalah V1, V selepas dia adalah V2. Dan nilai resisten dia adalah 6. So dapat sini adalah I2. Okay, and then plus I1. Okay, untuk I1 awak tengok I1 dia bergerak daripada sini ke bawah ni kan. Okay, so V sebelum dia adalah V1. Dia gerak dari sini ke sini. So V sebelum dia V1, V after dia adalah bawah ni kan. So bawah ni adalah 0 volt. So terus dia tolak
0. And then perintang dia adalah 2. So, awak dapat satu equation kat sini. Okey, seperti biasa awak nak selesaikan equation ni, kena darab dengan denominator yang paling besar, pembahagi yang paling besar, iaitu 6. Okey, so 6 darab sini dia akan jadi 6. 6 darab 1 bagi 6 dia akan jadi balik 1 V2. Okey, and then plus, okey, 6 darab 1 bagi 2, so akan dapat 3 kan. So kat sini akan dapat 3 V1. Okey, 6 darab kosong, kosong lah, tak adalah kat situ. Okey, so yang ni satukan V1, so akan dapat kat sini V1 plus 1 plus 3, so akan dapat 4 V1 tolak V2 equal to 6. So kat sini awak dapat satu equation. Okey, and then awak tengok dekat note yang kedua, then buat KCL dekat note yang kedua, iaitu note V2. Okey, dekat V2 juga ada 3 branch 3 elemen, iaitu okey, yang ni adalah 4 ampere, yang ni saya namakan I3 tadi, yang ni adalah I2. Okey, ulang balik step yang dekat note V1 ni Okey, buat KCL dia. Okey, so kat sini ada I2, I3 dan juga 4 equal to 0. Okey, I2 plus sebab dia masuk, I3 dengan I4 negatif sebab dia keluar. Okey, so kat sini awak terus je boleh buat. 4 ni tak ada I, so terus gerak ke sini, so akan dapat I2 minus I3 equal to 4. Okay, and then masukkan Ohm's law untuk I2 dan juga I3. Guna benda yang sama, iaitu I equal to V before minus V after. Untuk I2, tengok I2 kat sini kan, gerak ke sini, so dia sama je. I2 dia akan jadi V1 tolak V2, V1 tolak V2, V sebelum minus V after, and then R dia adalah 6. Okey, tolak. Tengok I3. I3 digerak daripada sini ke bawah, so V2 tolak kosong bahagi dengan ohm dia adalah 7. Okey, and then equal to 4 ni terus je ambil nilai dia. Okey, and then nak kecilkan dia, awak kena darab dengan denominator yang paling besar, iaitu 7. Okey, so kat sini 7 darab 1 bahagi 6. Awak kena buat apa? Awak akan dapat 1.2 V1. Okey, 7 darab negatif 1 bagi 6. Dapat negatif 1.2 V2. Okey, and then kat sini 7 darab negatif 1 bahagi 7. Dapat 1 kan? So dapat negatif V2. 7 darab 4 dapat 28. Okey, and then satukan. Ni V1 ada 1 je, so V2 satukan dia. So kat sini akan dapat 1.2 V1 tolak 2.2 V2 equal to 28. So kat sini awak dapat equation yang kedua. Okay, so macam mana nak selesaikan equation ni? Awak kena buat Cramer's rule. Okay, nak buat Cramer's rule, you dengar tak macam mana? Okay, nak buat Cramer's rule, kena ingat Cramer's rule dia adalah matrik Okay, kat sini ada 2 equation je. So, ni ingat kat sini adalah equation yang pertama, yang ni adalah equation yang kedua. Barisan ni dia akan ada macam ni nanti. Ni adalah Cramer's rule. Okey, yang atas ni adalah untuk equation yang pertama, yang bawah ni adalah untuk equation yang kedua. Okey, so bila awak letak kat sini, awak letak I1, I2, bermakna kat sini adalah I1, V1 silap. Unknown di dalam circuit awak adalah V1 dan juga V2 ya. So kat sini unknown kita dalam circuit V1, V2. So kat sini V1, kat sini V2. Kita tengok equation yang pertama. V1 ni berapa? 4. So 4. And then V2 dia adalah negatif 1. Jawapan dia letak kat sini 6. Okay, and then tengok yang equation yang kedua. V1 ni adalah 1.2, V2 dia adalah negatif 2.2.
2. Jawapan dia adalah 28. Okay, kena ingat nak letak dia equation pertama satu baris, equation kedua satu baris, and then bila awak letak kat sini adalah V1 untuk equation yang pertama, kat sini pun adalah V1 untuk equation yang kedua. Okay, kat sini adalah V2 untuk equation pertama, kat sini adalah V2 untuk equation yang kedua. Okay, sini jawapan bagi equation pertama, sini adalah jawapan bagi equation yang kedua. Okay, dah siap yang ni, terus masuk je kalkulator. Macam mana nak masuk kalkulator kalian mesra? Okay, tekan mode, cari equation. Okay, 1, and then unknown kita kat sini adalah 2 V1 dan juga V2. So tekan 2. Okay, A1 ni adalah V1 Okay, untuk A awak ingat sini adalah A, sini adalah B, sini adalah C untuk dalam kalkulator. Okay, 1 yang belakang tu adalah masuk equation yang pertama. Okay, so A1 dia adalah 4, B1 dia adalah negatif 1, okay, C1 dia adalah 6. Okay, and then A2 dia adalah A untuk equation yang kedua, 1.2. Okay, B2 dia adalah negatif 2.2, and then jawapan dia adalah 28. Tekan equal, dia akan keluar X dia akan keluar X equal to negatif 1.95, and then Y equal to negatif 13.79. Okay, macam mana nak tahu X, Y ni? Tengok dekat sini. Yang mula-mula ni X, yang kedua ni adalah Y. So, yang mula-mula letak V1 kan tadi? Okay, so X awak adalah V1, Y awak adalah V2. So, kat sini terus dapat V1 equal to negatif 1.95 volt, and then V2 awak adalah negatif 13.79 volt. Okay, so kat sini dia nak determine V1 dan juga V2. So, awak terus dapat nilai V1 dan juga V2. Okay, note. Okay. Okay, so kalau contoh soalan dia, okay, contoh soalan dia nak cari current dekat setiap resistor. Okay, awak tahu dekat sini yang lalu dekat perintang 2 ohm adalah I1, yang berlalu dekat perintang 6 ohm adalah I2, yang lalu dekat perintang I3 adalah perintang 7 ohm adalah I3. So, macam mana nak kira dia? Terus masuk nilai. Ni adalah, tengok balik I2 tadi. Ni adalah I2 punya Ohm's law kan, iaitu V1 minus V2 bahagi R. So, nak cari I2, masukkan je nilai V1 dan juga V2, dan R dia adalah 6. So, akan dapat I2. Okay, nak cari I1 pun sama. Masukkan dalam rumus I1. Nak cari I2 pun, I3 pun sama. Masukkan dalam rumus I3. So, kat sini bila dah dapat node voltage, awak terus direct je boleh cari I1, I2 dan juga I3. Dah dapat I1, I2, I3, awak boleh cari V1, V2 dan juga V3. Nak cari V1, V2, V3, just guna Ohm's law sebab dah dapat nilai I, dah ada nilai perintang. So, terus je boleh cari voltage. Yang penting awak kena tahu dulu node voltage.